Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Zack Zulkifli merupakan market analysis untuk A Markets Broker di Malaysia. Dan untuk hari ini kita nak bincangkan sedikit pair yang mungkin memberi idea kepada tuan-tuan dalam trading. Saya akan bincangkan berkaitan dengan gold, berkaitan dengan euro USD dan juga berkaitan dengan satu cross pair iaitu JBP JPY. Alright, tapi seperti biasa saya akan lebih suka untuk membincangkan berkaitan dengan DXY ataupun US Currency Index supaya memberi idea kepada tuan-tuan untuk trading berkaitan dengan major pair. Sebab favorite untuk rakyat Malaysia ni memang suka kepada major pair sebab dia relate dengan commodities favorite iaitu gold. Okay, so jom kita pergi kepada DXY dulu. Alright. So, untuk DXY, seperti yang semua tahu bahawa sekarang ni US dalam krisis debt ceiling. Okay, semua orang pun tahu kerana debt ceiling ni adalah kerana ekoran daripada kenaikan interest rate untuk merangsang ekonomi US, ekoran daripada banyaklah spending kepada yang paling besar kita tahu bahawa krisis corona, okay, so menyebabkan hutang US begitu banyak. Okay, so dengan merasakan kenaikan interest rate itu penting untuk US dollar untuk kestabilan ekonomi dan juga currency. So mereka menaikkan bermula daripada Jun 2022. So ini semua orang tahulah sebab tu bermula Oktober walaupun kenaikan interest rate adalah bermula pada Jun 2022 tapi penurunan kepada US dollar bermula pada Oktober. Kenaikan demi kenaikan, hampir 7 kali kenaikan interest rate ini yang menyebabkan harga US jatuh teruk. Dan tapi bangkit semula pada kita dapat lihat dekat sini pada bulan 1 itu hari ada sedikit bullish ataupun kita panggil retracement kepada US dollar dan kemudian turun pula ekoran daripada kenaikan interest rate yang lebih tinggi. Dan disebabkan kenaikan interest rate yang lebih tinggi, kita pun tahu bahawa dua bank yang terpaksa ditutup kerana tak boleh mampu untuk survive kepada high interest rate. Okay, itu sedikit lah, okay, ringkasan. Dan yang kedua yang kita dapat bincang dekat sini, apa yang berlaku pada minggu lepas untuk US dollar, kita dapat lihat bahawa pengukuhan berlaku selama 2 minggu berturut-turut. Pengakhiran minggu lepas pun agak baik untuk US dollar, menutup closing dengan bullish candle, dan ini adalah satu petanda yang petanda yang baik untuk saya dan semua peminat-peminat US dollar yang menginginkan pengukuhan kepada US dollar. So saya mengharapkan paling tinggi pun untuk significant up boleh jadi adalah dekat this area. Okey, dekat 61.8. Inilah waktu untuk US kena bangkit baliklah sebab dah berada di tahap yang pertengahan. Walaupun kita dapat lihat tidaklah begitu lemah. Okey, tetapi kita tahu US selalunya duduk di tangga yang paling terbaik. Okey, untuk currency beliau. Okey, so ni sedikit DXY dan saya mengharapkan harga US untuk this week akan terus mengukuh. Okey, so di ekoran daripada pengukuhan ini saya meramalkan ataupun menganalisis kepada gold. Jom kita masuk kepada gold pula. Alright. So this is a gold, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. So untuk gold, okey, untuk gold seperti kita tahu bahawa breaking structure kepada lower low di H4 pada minggu lepas, okey, kita dapat lihat bahawa price telah pun melakukan pullback. Okey, masuk kepada area yang saya buat. Ini daripada minggu lepas ni kita punya mapping ni. Memang kita tunggu pullback ni. Okey, so saya mengharapkan untuk minggu ini ada kejatuhan kepada gold disebabkan ekoran daripada kenaikan yang berlaku kepada DXY. So kita mengharapkan gold ini untuk terus tidaklah begitu tinggi. Sebab gold kalau begitu tinggi pun tak bagus juga sebenarnya. Okay? So kita mengharapkan sedikit retracement lah yang berlaku kepada gold. Kalau paling tidak pun sampai dekat 1912 should be good. Okay? Jangan terlalu tinggi sangat kan. Kesian dolar ni. Okay? Alright, so ini untuk gold. Sedikit sebanyak dapat memberi tuan-tuan punya trading. Mapping yang saya buat. Kita akan mengambil nilai sell daripada 1976. Mengharapkan kejatuhan sehingga ke paras mediate punya demand. Okey, intermediate punya zone iaitu 1912. Okey, dan kalau worst come to worst will be more lah. Okey, sampai 1928 dan mungkin tak jadi minggu ni lah. And hopefully dia akan jadi pada minggu-minggu yang akan datang lah. Tapi apa yang saya harapkan untuk this week akan cecah kepada 1912. This is untuk long term punya trading. Okey, untuk this week punya ideas mapping. Okay, next kita akan pergi kepada Euro USD. Okay, untuk Euro USD tuan-tuan kita agak sedikit kita tahu bahawa Euro USD impact kepada kejatuhan Euro USD ni adalah disebabkan oleh kekuatan
US dollar. Okey, 2023 ni impact kebanyakannya datang daripada US itself lah. Semua pun tahu bahawa kenaikan yang berlaku 2 minggu lepas pun disebabkan US dollar, kejatuhan pun disebabkan US dollar dan termasuk juga dengan sistem ekonomi euro yang agak sedikit merosot sejak kebelakangan ini pun menjadi punca menyebabkan euro USD agak sedikit tenggelam, okey, ke bawah. Tapi kita jangan lupa bahawa kalau mengikut kepada monthly, dia still berada di paras kenaikan. Okey? Ni kalau kita lihat kepada monthly. Okey? Kepada H4, dia masih lagi dalam kejatuhan. Dah ada breaking structure yang baru. Break lower low yang previously. Cuma untuk this part, macam saya cakap, still kena berhati-hatilah. Okey? Berhati-hati. Zone yang saya target untuk drop adalah sehingga daripada sekarang kita boleh sell dekat 1.0812 dan possible akan jadi dekat, kalau betul lah betul-betul euro USD akan merosot, akan pergi ke 1.07309. So untuk euro USD dia akan berbalik kepada US dollar juga punya efek. If kekuatan berpihak kepada US dollar this week, will be terjun. Okay, so next kita akan pergi untuk cross pair, iaitu kepada USD JPY. Saya silap tadi untuk intro, bukan JBP JPY, USD JPY. Okay, so kita akan pergi kepada USD JPY punya pair sekarang ini. So kita let's go. Alright, so ini untuk USD JPY untuk daily analysis. Saya merasakan akan ada sedikit bullish. Ekoran juga daripada major pair punya USD punya kenaikan, major pair pula. USD punya kenaikan. Okay, so sedikit sebanyak efek kepada USD JPY dan kita pun tahu disebabkan US melonjak begitu tinggi last 2 weeks, harga JPY agak meningkat. Japan punya ekonomi untuk last month agak sedikit tidaklah begitu merangsang, tetapi daripada ekonomi US yang volatile last 2 weeks menyebabkan harga US dollar USD JPY meningkat dengan begitu drastik. Expectation untuk price dah berlaku, dah berlaku pun pullback yang untuk close market last week. Okay, so kita mengharapkan untuk this week USD still mengukuh dan USD JPY akan mengikut kepada aturan mapping. Pullback telah berlaku di 137.856 dan mengharapkan harga akan terus memacak menjadi zone. Kalau betul break kepada possible zone, possible swap zone yang ini, so price akan pergi lebih jauh iaitu ke tahap 142.307. So sedikit analisa yang mungkin akan memberi orang kata trading idea kepada tuan-tuan. Apa-apa pun still kena jaga money management. Jangan terlalu yakin dengan kita punya analisis. Money management still always first untuk kita pantau. Takut nanti sampai tempat dituju tapi disebabkan floating dah hilang dah semua benda. Okay? So kepada tuan-tuan yang berminat untuk belajar trading secara face to face ataupun offline ataupun online atau macam manalah sekali-sekali pun nak belajar trading secara percuma, tuan-tuan jangan lupa untuk follow kita punya media sosial. Di Facebook kita ada, di Telegram kita ada, macam-macam tempat kita ada. So tuan-tuan just search amarkets.my dan insyaAllah kita akan try untuk guide tuan-tuan secara percuma dalam bentuk video ataupun dalam bentuk offline ataupun dalam bentuk live trading yang biasa saya buat lah. So boleh follow saya Zakzul Cafe juga di media-media sosial yang lain untuk mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan analisis daily, monthly, weekly dan sebagainya. Okay, so kita berjumpa untuk video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.